Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada yang berbahagia Dr. Zamri dan rakan-rakan sekalian. Pada kali ini, untuk menyempurnakan tugasan kaedah penyelidikan yang seterusnya, akan menerangkan rakan-rakan berkenaan dengan metodologi kajian. Dalam sebuah penyelidikan, metodologi adalah sangat penting sebagai salah satu kaedah kepada kita untuk membuat kajian. Terdapat beberapa metodologi yang boleh digunakan dalam sesuatu kajian, iaitu kuantitatif dan kualitatif atau kedua-duanya. Secara umumnya, penyelidikan kuantitatif adalah bersandarkan kepada kuantiti atau sejumlah nombor atau sejumlah bilangan yang mana ia telah dirumuskan melalui formula-formula tertentu. Manakala kajian kualitatif adalah kajian yang cenderung kepada metod pengumpulan data melalui pemerhatian atau penganalisaan kandungan dokumen. Seterusnya, dalam sesebuah kajian, antara komponen-komponen yang terlibat dalam metodologi kajian adalah reka bentuk kajian, kerangka kerja operasi, populasi dan sampel kajian, tempat dan lokasi kajian, instrumen kajian, prosedur kajian, kaedah pengumpulan data, kaedah analisis data, jangkaan dapatan dan juga rumusan. Sahabat-sahabat sekalian, saya akan menerangkan intipati setiap komponen yang terlibat. Saya mulakan dengan reka bentuk kajian. Pertamanya, reka bentuk kajian ini merupakan teknik yang tertentu yang telah digunakan untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan dalam kajian. Contohnya, terdapat pengkaji yang menyatakan sebegini dalam kajian beliau. Kajian ini menggunakan kajian tinjauan melalui soal selidik bagi meninjau pola personaliti persekitaran dan keserasian mengikut jantina, kelayakan akademik dan pengalaman responden yang terlibat. Seterusnya adalah kerangka kerja operasi. Pada bahagian ini, pengkaji akan mempamerkan kerangka kerja yang dirancang untuk melaksanakan kajian ini. Kerangka ini adalah model atau panduan yang dirujuk oleh pengkaji untuk tidak keluar daripada skop kajian yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Kita pergi yang seterusnya. Seterusnya adalah populasi dan sampel kajian. Pada bahagian ini, pengkaji akan menerangkan tentang sasaran atau responden yang berkaitan dengan demografi mereka secara umum. Contohnya, populasi kajian ini adalah terdiri daripada pelajar fakulti iaitu Fakulti Pergigian Kontemporari Islam, Fakulti Pengurusan Perniagaan dan Perakaunan dan juga Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa. Terdapat juga pengkaji yang menggunakan istilah subjek kajian. Seterusnya adalah tempat dan lokasi kajian. Pengkaji akan menerangkan tentang lokasi atau tempat kajian itu dilakukan. Contohnya, pengkaji telah melaksanakan kajian ini di Universiti Sultan Zainal Abidin kampus Gong Badak, Terengganu. Institusi kajian ini dipilih memandangkan semasa kajian dijalankan, pengkaji juga sedang mengikuti pengajian di sini di dalam bidang usuluddin dan kaunseling. Seterusnya adalah instrumen kajian. Pengkaji akan menjelaskan tentang instrumen kajian yang telah digunakan sama ada soal selidik, temu bual, pemerhatian dan sebagainya. Ia bergantung dengan kepada pengkaji sama ada menggunakan kaedah kualitatif, kuantitatif atau kedua-duanya. Contohnya, bagi memperoleh maklumat untuk kajian ini, alat ukuran yang digunakan adalah satu set soal selidik yang mengandungi 3 bahagian. Bahagian pertama ia berkaitan dengan maklumat diri responden, manakala bahagian kedua ialah soal selidik berkaitan faktor-faktor psikologikal yang terlibat dan bahagian ketiga adalah menerangkan kepada faktor ekonomi iaitu faktor pengaruh keluarga dan rakan sebaya yang diukur menggunakan perceived social support from friend and family. Soal selidik yang direka untuk kajian ini hendaklah menjawab kepada objektif kajian yang hendak dicapai. Sahabat-sahabat sekalian, seterusnya adalah prosedur kajian. Pada bahagian prosedur kajian, pengkaji akan menyatakan yang mereka meminta kebenaran untuk menjalankan kajian. Contohnya, di dalam kajian ada menyatakan kajian ini telah dijalankan dengan mendapatkan kebenaran daripada ketua jawatan pengajian dan penyedia kajian untuk mengedarkan borang soal selidik kepada para pelajar UNIZA yang telah ditetapkan. Prosedur kajian ini terdiri daripada kajian rintis, instrumen dan kajian sebenar. Kajian rintis instrumen ini adalah untuk menguji kesahan dan kebolehpercayaan item-item yang ada dalam soal selidik yang dipilih sebelum kajian sebenar dilaksanakan. Contohnya, ujian kebolehpercayaan atau reliability analysis ini telah dijalankan menggunakan program SPSS.
Okey, seterusnya adalah kaedah pengumpulan data. Pengkaji akan menerangkan tentang kaedah yang digunakan dalam usaha untuk mengumpulkan data, contohnya melalui soalan selidik. Seterusnya adalah kaedah analisis data. Setelah data itu diperoleh, data akan dianalisis oleh para pengkaji. Antara kaedah analisis data yang digunakan adalah penganalisisan data secara deskriptif atau penganalisisan data secara inferensi. Okey, yang seterusnya adalah jangkaan dapatan. Yang mana jangkaan dapatan ini ia merujuk kepada inference awal yang dibuat selepas data itu dianalisis. Contohnya, dalam kajian ini mengatakan hipotesis 1, tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara personality emas dengan minat kerjaya konvensional. Okey, seterusnya adalah bahagian rumusan. Pengkaji akan membuat kesimpulan kecil berdasarkan dapatan yang telah diperoleh dalam kajian. Okey, kesimpulannya, segala komponen yang saya telah kongsikan tadi merupakan hasil pemahaman saya melalui pembacaan kajian dan nota-nota yang berkaitan. Kajian yang berstruktur akan lebih memudahkan pengkaji serta mudah difahami untuk dibaca oleh umum. Sekian, wallahu a'lam, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum.